Salam Maulidur Rasul 1444 Hijrah. Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Tentunya berita perdana edisi Ahad 9 Oktober 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayat Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Pemimpin negara perlu contohi pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kerajaan masih sah dan berfungsi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar pemimpin negara mencontohi pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam pelbagai aspek kehidupan, merangkumi konsep pentadbiran berasaskan politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Rasulullah SAW mengajar setiap pemimpin untuk menetapkan niat yang betul selain berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah SWT sebagai pegangan utama. Al-Sultan Abdullah bertitah konsep pemerintahan yang dituntut Islam adalah merupakan satu amanah yang sentiasa dalam ruang lingkup ikatan perjanjian antara manusia dengan penciptanya. Rasulullah SAW menuntut hubungan erat antara pemimpin dan masyarakat berasaskan kepada sikap kasih sayang dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Al-Sultan Abdullah bertitah pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1444 Hijrah 2022 Masihi di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Al-Sultan Abdullah turut berkenan mengurniakan anugerah perdana Maulidur Rasul 2022 kepada pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawi, Tan Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir dan 6 anugerah Maulidur Rasul. Antara penerimanya, selebriti Syazrina Azman atau lebih dikenali Miss Nina bagi kategori ikon aktivis kemanusiaan dan Chi Hoi Lan, ikon ibu sejati keluarga Malaysia atas jasa dan tanggungjawab menjaga, membesar dan mendidik anak angkat yang beragama Islam. Turut berkenan berangkat ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ketibaan Sri Paduka berdua diiringi Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Sambutan Maulidur Rasul di beberapa negeri hari ini disemarakkan dengan acara perarakan dan berselawat sambil menghayati perjuangan pembangunan ummah. Di Melaka, hujan renyai-renyai tidak mematahkan semangat lebih 5,000 peserta daripada 118 kontingen untuk menyertai perarakan dari Stadium Tun Fatimah Bukit Serindit ke Pusat Islam Melaka. Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari dan Barisan Exco turut mengambil kesempatan berselawat dan berarak bersama peserta.
Di Pahang, sebanyak 33 pasukan terdiri daripada pelbagai jabatan, agensi dan sekolah menyertai perarakan di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Sambutan disempurnakan Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Al-Sultan Abdullah turut menyaksikan pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN Zul Ramli Muhammad Ghazali dianugerahkan sebagai tokoh Maulidur Rasul. Zul Ramli membawa pulang wang tunai RM10,000, sijil penghargaan dan piala iringan. Di Sibu, Sarawak, 8,000 orang menyertai perarakan peringkat bahagian. Menariknya, sambutan kali ini berjaya menyerlahkan semangat keluarga Malaysia dengan penyertaan kontingen dari Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Bukan Islam dan peserta Bukan Islam. 80 kontingen melibatkan pelbagai agensi, sekolah dan masjid serta surau itu bermula di dataran Tun Tuanku Haji Bujang dan berakhir di Dewan Lakis Masjid An-Nur, Sibu. Manakala di Sabah, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan dengan semangat kebersamaan rakyat ke arah membentuk penyatuan lebih dinamik dan progresif. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berkata, perbezaan yang wujud perlu dijadikan sebagai kelebihan dan kekuatan, bukannya kelemahan. Beliau berharap rakyat Sabah bersama-sama memainkan peranan memulihkan situasi negeri yang terjejas termasuk pandemik COVID-19, ekonomi dan sosial. Sambutan Maulidur Rasul merupakan wadah terbaik dalam memperingati perjuangan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pelbagai program berbentuk kerohanian dianjurkan bagi memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul kali ini. Atika Makhtar ada laporannya. 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Tarikh penting bagi umat Islam di seluruh dunia menyambut sambutan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tidak ketinggalan Masjid Jamek Kampung Baru bertemakan keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran, pelbagai aktiviti dirangka, namun fokusnya lebih tertumpu kepada kanak-kanak dalam menghayati perjuangan serta rasa cinta kepada Rasulullah. Rasulullah tu memang suka menyantuni kanak-kanak. Hari ni basically kita banyak khas untuk kanak-kanak. Kita ada mewarna, tanian mewarna, hafazan untuk kanak-kanak, jadi jadi bilal, jadi imam. Bila saya bawa kanak-kanak ni, secara automatik ibu bapa kena datang tau. Ya? Jadi kita dapat menarik lebih ramai lagi orang datang ke masjid. Itu paling penting. Bila ibu bapa datang, bila anak-anak datang dia mesti bawa. Jadi anak-anak dia mungkin dalam situ kita akan selitkan ilmiah sikit-sikit. Jadi kita dapat berdakwah lagi dengan lebih meluas. Meskipun dalam keadaan hujan, perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul yang dianjurkan tetap meriah dengan lebih 200 peserta yang mewakili 20 kumpulan berarak mengelilingi Kampung Baru. Perarakan yang bermula pukul 8.30 pagi itu diketuai beberapa ahli jawatan kuasa masjid bersama penduduk sekitar. Selain perarakan, pelbagai pengisian dirangka termasuk hafazan serta tilawah Al-Quran, ceramah keagamaan, nasyid, peraduan mewarna serta pelbagai lagi pengisian sepanjang 12 hari ia dianjurkan. Sekarang anak-anak zaman media baru ni dia kurang pendedahan tentang sirah Nabi ni. Jadi kita di masjid kita adakan pelbagai program. Antaranya kita buat pengisian pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni kitab khas tentang Nabi. Sejarah Nabi, kehidupan Nabi, perihal Nabi. Itu salah satu saya kira satu inisiatif yang baiklah untuk kita didik masyarakat untuk lebih kenal Nabi. Ini merupakan salah satu daripada program yang saya rasa amat terbaik dan bagus yang dianjurkan oleh pengurusi jawatan kuasa Masjid Jamek Kampung Baru kerana dia melibatkan seluruh warga Kampung Baru, khususnya 7 kampung yang ada kat dalam ni. Dan walaupun hari hujan, mereka sanggup juga berjaga jarak seluruh Kampung Baru. Jadi saya ucapkan syabas kepada jawatan kuasa dan juga semua peserta. Acuan kehidupan yang aman dan harmoni akan dapat dihayati dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan terbaik dalam diri. Semoga tema tahun ini dapat memperkukuhkan perpaduan dan kesatuan umat Islam serta seluruh keluarga Malaysia.
Atika Makhtar, RTM. Tidak timbul isu keabsahan kerajaan ketika ini, susulan Menteri Kabinet dari Perikatan Nasional PN mengutuskan surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menangguhkan pembubaran Parlimen. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mengikut Perlembagaan Persekutuan, kerajaan akan hilang sokongan apabila ahli Parlimen menarik sokongan hingga sokongan yang diterima kurang daripada 112 atau majoriti mudah. Tetapi kalau dalam sokongan daripada ahli Dewan masih lagi intact, tidak ada perubahan. Jadi tidak adalah isu yang mengatakan kerajaan kolaps. Menteri Kabinet tidak ada korup. Kalau tarik diri Menteri Kabinet tulis surat, dia tidak kata letak jawatan. Kalau Menteri Kabinet letak jawatan sekalipun, Kabinet masih berfungsi dan kerajaan masih berfungsi. Kita lantik Menteri yang baru menggantikan Menteri yang letak jawatan. Kalau ada letak jawatan. Ini tidak ada letak jawatan, cuma tulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong minta supaya Parlimen tidak dibubarkan. Dan kuasa pembubaran Parlimen adalah antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia tak ada kesan daripada keabsahan kerajaan kerana ahli Parlimen masih memberi sokongan seperti biasa. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri dianugerahkan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak bersempena sambutan hari lahir ke-86 Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud. Majlis berkenaan berlangsung di Miri. Datuk Seri Ismail Sabri dianugerahkan Datuk Patinggi Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Patinggi. Majlis penganugerahan disempurnakan oleh Tun Abdul Taib. Datuk Seri Ismail Sabri yang turut ditemani isteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin merupakan antara 846 penerima anugerah dan pingat. Hadir sama isteri Yang di-Pertua Negeri Tuh Puan Ragat Kurdi Taib dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Isu persempadanan maritim Malaysia dan Singapura, kerajaan telah meneliti dan memuktamadkan beberapa langkah yang akan dilaksanakan demi mengembalikan maruah serta kedaulatan berkaitan Batuan Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan berkata, pasukan petugas semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan telah membentangkan laporan berkaitan dalam mesyuarat jemaah menteri. Pelbagai pendekatan telah dilaksanakan pasukan petugas khas seperti meneliti dan menyimak dokumentasi serta material berkaitan, mengadakan siri perbincangan dan mesyuarat serta lawatan kerja dalam dan luar negara, khidmat konsultasi bersama pakar perundangan dan juru hidrografi luar negara serta sesi temu bual dengan individu yang dikenal pasti. Pasukan itu juga telah mengemukakan beberapa syur untuk pertimbangan kerajaan bagi tujuan tindakan susulan yang wajar diambil merangkumi aspek undang-undang dan hubungan Malaysia-Singapura. Biarpun tidak memperincikan langkah yang akan dilaksanakan, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menegaskan bahawa penambahbaikan yang dicadangkan adalah bersifat telus, berkecuali dan inklusif. Pemberian subsidi kepada penternak dan pengeluar telur ayam akan diteruskan dari Oktober hingga Disember selari persetujuan yang dicapai pada mesyuarat Kabinet Jumaat lalu. Ia bagi meringankan beban penternak susulan peningkatan kos pengeluaran yang berterusan terutama kos makanan ayam yang meliputi 70% dari kos pengeluaran selain kos anak ayam, logistik, pekerja utiliti dan ubat-ubatan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dalam kenyataannya memaklumkan ia membabitkan kadar 80 sen bagi sekilogram ayam, manakala 8 sen bagi sebiji telur dan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira harga siling kedua-dua bahan berkenaan. Pembayaran subsidi akan terus disalur ke akaun penternak dan kementerian akan memastikan proses pembayaran berjalan lancar bagi kelangsungan pengeluaran di peringkat ladang. Datuk Seri Dr. Ronald berkata kerajaan komited memastikan industri ayam dan telur kekal mampan dengan meneruskan pemberian subsidi supaya bekalan dalam pasaran sentiasa mencukupi dengan harga stabil dan berpatutan.
4 syarikat telekomunikasi telah memeterai perjanjian untuk memiliki 65% pegangan ekuiti dalam Digital Nasional Berhad DNB. Manakala kerajaan pula akan mengekalkan pegangan saham 35% ekuiti dalam DNB termasuk saham khas. Ini bakal membantu mempercepatkan penggunaan 5G dalam kalangan pengguna akhir. Ekoran Industri Telekomunikasi telah menyahut seruan kerajaan itu pada 7 Oktober lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyatakannya di Institut Pendidikan Guru IPG Malaysia, Kampus Miri Sarawak selepas menyempurnakan penyampaian peranti siswa keluarga Malaysia kepada lebih 500 pelajar IPT dan sekolah. Penyertaan syarikat telekomunikasi dalam ekuiti DNB bersama kerajaan melambangkan kerjasama awam swasta yang erat demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Perkhidmatan 5G dan persaranan 5G ini yang menjadi kunci utama kepada pertumbuhan ekonomi digital negara. Sebab itu saya meminta supaya semua syarikat yang menawarkan perkhidmatan, iaitu 6 syarikat selain daripada YTL, DG, Celcom dan TM, adalah juga Maxis dan U-Mobile. Kesemua sekali diberi peluang untuk menawarkan perkhidmatan retail mereka, dan kita harap mereka akan turut memberikan tumpuan kepada soal aplikasi, terutama sekali di sektor industri, sektor perniagaan, sektor industri yang melibatkan bidang logistik, oil and gas, pertanian, medical dan sebagainya, dengan menggunakan kemudahan teknologi 5G. Itu yang sebenarnya yang akan menyuarakan pertumbuhan ekonomi negara. Beliau juga yakin rangkaian 5G berada di landasan yang baik untuk mencapai sasaran liputan hampir 40% kawasan berpenduduk pada akhir tahun ini. Tan Sri Anwar turut memaklumkan 90 daripada 339 tapak 5G telah siap dibina di seluruh Sarawak setakat 5 Oktober lepas. Pembinaan tapak yang melibatkan kawasan Kuching, Bintulu dan Miri itu dijangka siap sepenuhnya akhir tahun depan. Penggunaan 5G di kawasan itu juga kelak diharap dapat menjadi pemangkin mendukung agenda ekonomi digital Kerajaan Negeri Sarawak. Kementerian Komunikasi dan Multimedia memberi komitmen untuk terus menyegerakan penyerahan peranti siswa kepada penerima. Kementerian turut menyasarkan dapat mengagihkan 80% peranti tersebut menjelang akhir November. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik dia buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Setiap tahun, kerajaan menyediakan hampir 700 juta ringgit sebagai bayaran allowance bulanan kepada imam, guru kafah dan guru takmir. Mereka berperanan besar dan dalam mendidik anak-anak kita dan mengimarah Islam di peringkat komuniti. Maka kerajaan bersetuju untuk memberikan bayaran khas one-off RM500 kepada guru kafah, guru takmir, imam, bilal, siak, noja dan marbut. Seramai 72,000 orang akan menerima manfaat. Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hasil kerjasama ini ia telah berjaya mengendalikan 177 projek, melibatkan 125 perusahaan sosial dan NGO dan telah memanfaatkan seramai 1 juta rakyat yang terkesan. Bagi memperkukuh kerjasama ini, sebanyak RM100 juta akan disediakan kepada Yayasan Hasanah untuk menerajui usaha di peringkat komuniti seperti menjana pendapatan, memastikan tiada yang ketinggalan dalam pendidikan dan mempergiatkan program pemeriksaan kesihatan.
Ke arah memperkasa komuniti sebagai penggerak agenda kelestarian, kerajaan juga menyediakan 20 juta ringgit kepada UNDP dan kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia bagi memperbanyak aktiviti program berkaitan SDG secara usama di antara kerajaan, masyarakat setempat serta industri. Anda masih bersama Berita Perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua agensi berkaitan membuat persediaan menyeluruh bagi menghadapi risiko banjir susulan monsun Timur Laut. Titah Al-Sultan Abdullah, persediaan itu bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir tetapi merangka satu kaedah bagi memastikan bantuan kepada penduduk terjejas dapat diberikan secara terancang, segera dan efektif. Sri Paduka bertitah ini selaras dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut umatnya untuk sentiasa melakukan persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan pada masa hadapan. Tanggal 18 Disember 2021, beberapa lokasi di Lembah Kelang lumpuh akibat banjir disebabkan hujan lebat luar biasa. Antara penempatan yang terjejas teruk ialah Taman Seri Muda, Shah Alam, Selangor. Dengan tibanya amaran monsun Timur Laut, antara persiapan beberapa agensi terlibat ialah memastikan stesen PAM dalam keadaan baik serta memastikan kesiapsiagaan aset dan anggota penyelamat. Kita ikuti tinjauan yang disediakan wartawan Jasmaidi Araf. 10 bulan telah berlalu. Kini penduduk Taman Seri Muda kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Peristiwa tersebut tidak mudah dilupakan. Malah ia menjadikan semua pihak yang terlibat dengan pengurusan bencana merancang tindakan terbaik sekiranya ia berulang, apatah lagi dengan amaran monsun Timur Laut dijangka November ini. Kita dah standby siap-siap barang yang macam urgent, dokumen-dokumen itu hari tak standby, sekarang kita dah standby. Lagi dari segi transport, kita dah ready kunci kat mana, itu yang penting. Kunci kat mana, kemudian kalau dulu kita tak peduli pun kunci dekat mana. Nak keluar daripada rumah, sekarang kita dah letak satu tempat, apa-apa jadi kita pergi sambar situ. Kemudian kalau air naik ke atas, kita dah tahu bumbung mana kita nak lalu. Persatuan-persatuan komuniti setempat perlu bersiap sedia dengan peralatan keselamatan seperti jaket keselamatan dan bot mengeluarkan penduduk yang terperangkap. Saya berharap adalah pihak-pihak di luar sana, NGO yang rasa bermurah hati untuk nak, maksud saya untuk nak menderma bot. Kita tak nak duit sebenarnya. Kita nak peralatan untuk nak menyelamatkan penduduk-penduduk yang terperangkap sekiranya berlaku banjir. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menerusi laman Facebooknya. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah memastikan sistem kawalan rumah PAM dan genset di pintu kawalan air Taman Seri Muda berada dalam keadaan baik. Keadaan ban dan tebing sungai juga telah dinaik taraf, manakala sungai dan saliran terus diselenggara oleh JPS. Penduduk juga dinasihatkan agar tidak membuang sampah ke dalam saliran air bagi memastikan kelancaran sistem perparitan sedia ada. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor memaklumkan jalinan kerjasama dengan pelbagai agensi telah dibuat melalui Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor. Sebanyak 64 unit bot dan jaket keselamatan diagihkan di balai-balai di zon hotspot banjir. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah mengadakan pelbagai latihan dalaman kepada setiap anggota di setiap balai melalui kursus pengendalian bot, latihan penyelamatan mangsa akhir di air, latihan dan pembentukan pasukan-pasukan khas untuk bekerja di pesawat, latihan kepada anggota yang baru dan ditempatkan di Negeri Selangor, di mana Negeri Selangor telah menerima selamat 150 anggota.
Kenderaan lori, pacuan 4 roda dan helikopter bomber turut bersedia bagi menghadapi monsun timur laut di Selangor. Jasmadi Aruf, RTM. Bertemu kembali. Kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP giat melaksanakan program penyeragaman harga PPH yang antara lain bertujuan membantu penduduk kampung, mengurangkan kos sara hidup serta menanggung kos pengangkutan dan penghantaran barang. Antara tunjang utama program itu dilaksanakan sejak 2009. Laporan Muhammad Najib Masur, silakan. Sejumlah 200 juta ringgit diperuntukkan untuk menghantar 7 barang perlu termasuk barang subsidi dan kawalan dari pembekal di bandar ke kawasan pedalaman dan pulau berpenduduk terpilih seluruh negara. Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata antara barangan tersebut termasuklah beras, gula putih, tepung gandum, minyak masak, gas cecair petroleum LPG, petrol RON 95 dan diesel. Dalam apa skala, apa keadaan sekalipun, saya kena pastikan bekalan mencukupi di sini. Kawalan harga tetap juga dapat dinikmati oleh penduduk. Masalah penduduk bagi saya adalah masalah kami juga. Masalah saya sebagai KSU, dan ini perlu diberikan perhatian yang lebih, kerana kita nak pastikan peruntukan kerajaan itu sampai kemanfaatannya kepada rakyat secara keseluruhan. Program itu berjaya memanfaatkan lebih 5,000 penduduk di Pulau Tuba, Langkawi yang melibatkan 19 points of sale POS. 7 item yang 7 benda perkara yang Datuk sebut tadi, 7 bahan yang Datuk sebut tadi, juga di sama ada di Pulau Tuba, Pulau Langkawi dan seluruh negeri, kita cuba pastikan harga yang dibeli oleh pengguna semuanya sama. Tidak ada satu tempat yang lebih ataupun tidak ada satu tempat yang kurang. Dan selain itu adalah selalu yang timbulkan adalah ketidakcukupan barang. Sebanyak 19 pos berada di Pulau Tuba merangkumi program pengedaran barang perlu, LPG dan community drumming. Selain di Pulau Tuba, Pulau Perhentian, Pulau Redang, Pulau Tioman dan daerah Dabung di Kelantan. Program ini juga melibatkan 845 pos di Sabah, 1019 pos di Sarawak dan jumlah keseluruhan pos di seluruh negara adalah sebanyak 2,005. Kementerian akan sentiasa menambah baik mekanisme pelantikan transporter dan pos serta pelaksanaan keseluruhan program ini agar peruntukan yang diberi kerajaan digunakan seoptimal mungkin. Bagi peniaga, ia sangat membantu dalam urusan jual beli selain meringankan kos pengguna. Terima kasihlah kepada menteri yang telah membantu kami membawa barang masuk ke Pulau Tuba ni. Tak payahlah menyusahkan penduduk belakang kampung untuk mengangkut barang dari Kuah ke sini. Muhammad Najib Mashur, RTM. Sebanyak 7,615 projek pembangunan akan dilaksanakan tahun depan merangkumi 1,724 projek baharu dan 5,891 projek sambungan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata pelaksanaan projek pembangunan mengikut jadual amat penting bagi memenuhi aspirasi keluarga Malaysia dalam menikmati taraf sosioekonomi yang lebih baik. Jelas beliau hasil keputusan mesyuarat pemudah cara pelaksanaan projek pembangunan negara
Negara yang turut dihadiri Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali pada 13 Oktober lepas juga telah meminta ke semua kementerian agar bersedia dengan pelan pelaksanaan masing-masing supaya isu yang timbul dapat diselesaikan segera. Jadi setiap negeri lah ada projek-projek dan senarai projeknya akan dimaklumkan dalam masa terdekatlah kepada negeri-negeri, kepada kementerian-kementerian. Awal minggu depan senarai ini akan diperolehi, negeri-negeri juga akan dapat senarai. Jadi semua negeri insya-Allah akan mendapat tambahan peruntukan dan kira-kira 50% daripada peruntukan ini, peruntukan pembangunan asas kita panggil, adalah untuk 6 negeri yang paling miskin. Yang pentingnya satu lagi ialah tahun depan kita beri banyak perhatian kepada kerja-kerja penyegaraan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama peserta program bantuan miskin Tegar Keluarga Malaysia di Bachok. Bermula 11 Oktober ini, Jepun bakal membenarkan pengembara solo dan perjalanan tanpa visa dari Malaysia ke negara berkenaan. Sehubungan itu, usaha agensi kerajaan Jepun iaitu Organisasi Pelancongan Kebangsaan Jepun JNTO menganjurkan Japan Travel Fair JTF 2022 baru-baru ini bertepatan untuk mengenalkan semula keunikan dan tarikan negara matahari terbit itu. Kembali buat pertama kalinya dalam tempoh 3 tahun pada ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur, JTF 2022 telah menyerlahkan keunikan Jepun dalam usaha untuk meningkatkan kemasukan pelancong selepas pandemik. Menurut pengarahnya Fumi Matsumoto, kelonggaran peraturan sempadan bersama nilai mata wang yen yang merosot bukan hanya bakal mendorong rakyat Malaysia, malah seluruh dunia untuk kembali ke Jepun. Tambahnya, JTF 2022 membantu rakyat Malaysia merancang percutian dengan lebih mudah selain menyalurkan maklumat terkini tentang tarikan yang boleh dilawati. We want to promote Japan as a travel destination to Malaysians. Japan welcomed 500,000 visitors from Malaysia to Japan. We have 10 local Malaysian travel agencies here, and also we welcome the 7 regional government from Japan, and also we have 4 Japanese company based in Malaysia. Dianjurkan secara hybrid, JTF 2022 telah menarik lebih 90,000 pelawat dalam talian berbanding lebih 60,000 secara fizikal. Acara tahun ini disertai 13 agensi kerajaan Jepun bagi memperkenal tempat-tempat menarik dan budaya tempatan. The response is good because since Malaysia lockdown since March 2020, when have this kind of event, people come back to asking how is the situation to travel to Japan, and also they wanted to know how is the Japan border open situation, what is the requirement. They are looking forward to go back to Japan again because since now all the countries surrounding Asia country is really open up, and then they are looking forward for Japan. Banyak tempat to visit dekat Jepun pun. So banyak macam saya mention budaya, makanan, scenery, even Disneyland, Universal Studio yang tak ada dekat Malaysia ni. Dengan scenery Jepun ni cantik sangat. Dia punya bunga macam-macam color adalah sakura. So macam-macam musim pun ada. Ya, penentu peluang skuad muda Harimau Melaya ke Piala Asia tahun depan ditentukan malam ini kabarnya. Ya, jadi kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi untuk perkembangan sukan. Silakan Nazri. Nazri. Harimau muda tak goyang dengan sang Garuda. Mark Verstappen juara dunia F1 2022. Terima kasih Dia dan Fatil. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan bola sepak terlebih dahulu. Peluang skuad Harimau Melaya bawah 16 tahun untuk beraksi di pusingan akhir Piala Asia bawah 17 tahun 2023 akan ditentukan malam ini dengan tuan rumah Indonesia menjadi penghalang terakhir dalam kempen kelayakan. Malaysia perlu menang ke atas Indonesia jika mahu dinobatkan selaku juara kumpulan B sekaligus layak secara merit ke kejuaraan tersebut pada tahun depan.
Ketika ini Indonesia berada di tangga teratas kumpulan dengan kelebihan 2 mata ke atas Malaysia. Justru aksi terakhir dengan Sang Garuda malam ini diibaratkan seperti pentas final buat skuad negara yang akan turun dengan status underdog. Skuad kendalian Osmira Omaru itu akan turun dalam keyakinan yang tinggi selepas berjaya mengejutkan Emirat Arab Bersatu UAE 3-2 kemarin. Indonesia favourite, tim yang bagus walaupun tanpa penyokong, masih tuan rumah, sudah biasa bermain di sini, player yang bagus, motivasi tinggi, so memang dia favourite lah, dan kita akan turun ke gelanggang pada hari Ahad nanti sebagai underdog, tetapi seperti mana kita lihat di sini, bola itu bulat. Sepanjang 3 aksi kumpulan B ini, Malaysia dan Indonesia masih lagi belum tewas. Selain 10 juara kumpulan, turut layak secara automatik ke pusingan akhir Piala Asia B17 tahun depan ialah 5 naib juara kumpulan terbaik. Susulan tragedi berdarah di Stadium Kanjuruhan, Presiden FAM Datuk Hamidi Muhammad Amin telah mengadakan pertemuan dengan Persatuan Bola Sepak Seluruh Indonesia PSSI bagi menzahirkan rasa duka cita dan sokongan terhadap republik berkenaan. Dalam satu kenyataan, FAM memaklumkan pertemuan itu yang disifatkan sebagai keluarga serumpun berlangsung semalam. Pihak PSSI diwakili Ketua Umum Mochamat Irawan dan Wakil Setiausaha Agungnya Maiki Ira Puspita. Menurut Datuk Hamid, dunia bola sepak sememangnya turut berduka dan Malaysia sebagai jiran serumpun sentiasa terbuka untuk memberi sebarang bantuan dan sokongan kepada Indonesia. Beliau tiba di Indonesia pada Jumaat bagi menyaksikan perlawanan skuad kebangsaan B16 menentang UAE dan aksi terakhir kumpulan B kelayakan Piala Asia B17 2023 menentang tuan rumah Indonesia malam ini. Pada 1 Oktober lalu, pertembungan derby Jawa Timur antara Arema FC dan Persibaya Surabaya di Stadium Kanjuruhan Malang mengorbankan ratusan mangsa termasuk kanak-kanak. Aksi Liga Super semangat yang dipamerkan di penghujung perlawanan masih belum cukup untuk menyelamatkan Kedah Darul Aman KDA FC daripada mengalami kekalahan ketiga berturut selepas tunduk 4-3 kepada Negeri Sembilan FC pada malam semalam. Ketua Jurulatih Adil Syarin menyifatkan anak buahnya kerap hilang fokus di atas padang sekaligus menyebabkan kesiapan mudah yang akhirnya menghukum mereka. Dalam aksi penuh dramatik di Stadium Tuanku Abdul Rahman Power itu, Matthew Alves meletakkan Negeri Sembilan di depan pada minit ke-25 sebelum Kedah menyamakan kedudukan menerusi Mahmud Al-Mardi. Babak kedua, Negeri Sembilan tampil lebih garang apabila selesa mendahului 4-1 hasil 2 jaringan pemain import Gustavo dan 1 gol Sean Severaj. Kedah cuba mengejar menerusi jaringan Sanrawat Dachimir dan Mark Wallace pada minit permainan. Namun, kebangkitan itu sudah terlambat buat sang Kenari untuk sekurang-kurangnya mencuri satu mata. Ini kekalahan ketiga berturut-turut di Alami Kedah selepas tumpas kepada PJ City 0-1 dan 1-3 kepada juara Liga JDT di laman sendiri Sabtu dan Selasa lalu. Sementara itu, kekalahan tersebut jelas mengecewakan pengendali Kedah Aidil Syahrin Sahar. Menurutnya, meskipun menampilkan semangat juang tinggi pada lewat permainan, namun kehilangan fokus dan kesilapan mudah pemainnya telah menghukum mereka. Yeah, I think the boys give everything and I think it's a good game. We can see 7 goals in the game. They took their chances. But second half, I think, we are not focused enough. The 3 goals coming from our left side and 3 crosses coming from there, and we made mistake. So this is the thing, in football you make mistake and they get a chance and they score. But overall I think the boys gave everything. They worked very hard. They didn't give up until the final whistle. Keputusan itu menjadikan Kedah kekal di tangga ke-6 dengan 27 mata, manakala Negeri Sembilan pula naik ke tangga ke-4 dengan 38 mata. Selasa ini Kedah sekali lagi akan berdepan JDT di gelanggang lawan, manakala Negeri Sembilan melayan kunjungan Melaka United. Kita balik ke perkembangan sukan pemotoran. Pelumba negara Azra Hakim Anwar mahu memanfaatkan peluang dengan beraksi baik selepas terpilih di antara 3 wakil negara untuk beraksi di kejuaraan motosikal Grand Prix Malaysia 2022 dalam kategori Moto2. Azra bersama 2 lagi pelumba iaitu Kasman Daniel Kasmayuddin serta Khairul Idam Pawi akan beraksi di hadapan peminat sendiri menerusi tiket wildcard.
Jelas Azroy ini kali pertama dia beraksi dalam perlumbaan berprestij MotoGP yang dijadual berlangsung pada 23 Oktober ini di litar antarabangsa Sepang. Show memang tough lah sebab diorang setiap race, setiap weekend ada race dekat setiap negara, and saya pula asyik race dekat Asia, tiba-tiba nak beralih ke Europe pula, memang lain lah kat situ level je. Tapi yang pasti saya akan cuba kecilkan jurang tu lah. Sementara itu, Kasman Daniel pula bakal membuat penampilan kedua selepas dia pernah beraksi dalam kategori Moto3 pada musim 2017 atas tiket wildcard. Diorang just reveal untuk wildcard rider, tapi diorang perlu masih untuk membuat keputusan lagi kerana cuma dua rider saja yang kata pilih. So apa yang lebih banyak saya tahu, saya cuma dapat tahu yang saya akan berada race di wildcard, dan untuk rider-rider 2 orang lagi lah. Seorang lagi pelumba muda negara, Syarifuddin Azman atau dikenali sebagai Damok, sebelum ini turut menerima tiket wildcard dalam kelas Moto3 Ogos lalu. Menjelang jelajah berbasikal letu di Langkawi LTDL 2022, pasukan bertaraf benua Terengganu Polygon Cycling Team TSG akhirnya memuktamadkan senarai 6 pelumba yang akan menggalas cabaran dalam saingan paling berprestij di Asia itu bermula Selasa ini. 6 pelumba tersebut adalah 2 anak tempatan, Muhammad Harif Saleh dan Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif, serta 4 pelumba import, Anatoli Budiak, Mikael Iop, Jamal Jamsin Sebaya dan Yusof Rigwegwe. Ketua Pegawai Operasinya Nasiruddin Wan Idrus berkata TSG melakukan perubahan akhir dengan memasukkan Muhammad Nur Aiman bagi menggantikan Nur Amirul Fakhruddin Mazuki. Pertukaran itu berdasarkan penilaian prestasi sebesar Nur Aiman yang memberasangkan ketika beraksi di Tour of Iran Azerbaijan baru-baru ini. Selain itu, Nur Aiman yang merupakan pelumba termuda TSG pernah memenangi gelaran Raja Bukit LTDL edisi 2020. Tambah Nasiruddin lagi, sasaran TSG dalam saingan kali ini adalah memburu 1 kemenangan podium dan jersey kuning keseluruhan. LTDL kali ini menampilkan 8 peringkat perlumbaan bermula dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Selasa ini dan berakhir di Pulau Langkawi, Kedah pada 18 Oktober. Kita balik ke perkembangan Formula 1. Pemandu Red Bull Max Verstappen dinobatkan juara dunia buat kali kedua berturut-turut selepas mencatat kejayaan dramatik dalam perlumbaan Grand Prix Jepun yang terpaksa dihentikan lebih awal akibat hujan lebat petang tadi dan jatuh di tempat ketiga. Seorang lagi pemandu Red Bull, Sergio Perez, yang beralih ke Bundesliga, tandukan Antonio Borges pada minit kecederaan berjaya menyelamatkan Borussia Dortmund daripada kekalahan di laman sendiri sekaligus bangkit mengikat Bayern dengan keputusan 2-2 awal pagi tadi. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 9 Oktober 2022. Saya Nazif Hamid Syukri, kembali semula bersama Dia dan Fatil. Petronas Letu de Langkawi Malaysia 2022 edisi ke-28. Selasa 11 Oktober, secara langsung perlombaan peringkat pertama dengan laluan dari Kuala Pilah ke KLCC 3 petang dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTN. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan lagi. Let's Talk Minda Sehat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah.
Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Kerajaan terus memperkukuh ketenteraman awam dan keselamatan negara dengan KDN dan MINDEF diperuntukkan sebanyak RM18.3 bilion dan RM17.4 bilion. Tahun 2023, usaha utama kerajaan adalah untuk melaksanakan pertama, pembelian dan penyelenggaraan aset ATM bagi meningkatkan kesiagaan pertahanan dengan peruntukan hampir RM4 bilion. Kedua, pembelian dan penyelenggaraan aset PDRM bagi meningkatkan keselamatan dalam negeri dengan peruntukan RM431 juta. Ketiga, penyelenggaraan semua kapal dan bot APMM bagi memastikan keselamatan kawasan maritim negara dengan peruntukan RM485 juta. Keempat, perolehan alat pengimbas badan dan menaik taraf fasiliti 5 penjara. Antaranya penjara Seremban Negeri Sembilan dengan peruntukan RM18 juta. Dan kelima, penambahan 25 pos kawalan sepadan PGA, Immigration, Eskom, APMM antaranya di Serikin Sarawak dan Lahad Datu Sabah. Jumaat lalu, industri kreatif tidak terkecuali daripada menerima manfaat menerusi bajet 2023 apabila kerajaan mengumumkan peruntukan RM50 juta bagi penghasilan filem berunsur kenegaraan. Turut disediakan dana kandungan digital RM102 juta bagi memasarkan produk penggiat seni dan menggalakkan penghasilan lebih banyak karya kreatif dan malas segar. Malah, bajet kali ini tidak meminggirkan seni, warisan dan budaya dengan peruntukan sebanyak RM25 juta. InsyaAllah kita dapat meningkatkan lagi mutu penerbitan kita, khususnya bagi cerita-cerita berkaitan tentang sejarah negara kita dan juga yang menimbulkan jati diri bagi penonton. Sangat bersyukur, sangat saya happy sebab saya rasa hasil daripada sokongan daripada kerajaan ini sekurang-kurangnya kami adalah sendiri dapat melalui lebih banyak karya-karya yang lebih berkualiti dan kita dapat buat insyaAllah lebih banyak event yang dapat menarik semua orang-orang kat luar sana yang minat dalam bidang seni. Penyanyi dan komposer Dakmi buat julung kalinya melancarkan album Sahabat Selamanya yang menyatukan 4 nama besar kumpulan nasyid terkenal tanah air iaitu Rabbani, Hijaz, Intim dan Mestika. Kolaborasi turut dijalin bersama Universiti Utara Malaysia sebagai pengkaji dan penganalisis perkembangan industri muzik nasyid di Malaysia. Bila DKD Kekom bagi kita orang bajet macam tu, saya fikir okey, saya tak nak buat ni untuk saya sendiri. Saya cakap saya nak kongsi dengan kawan. Masa sekarang ni kita nak rasa balik, pergi studio, record, nyanyi, lepas tu makan, solat sama-sama, balik, lepas tu gaduh, lepas tu seronok apa semua tu ada kat dalam tu. Perasaan tu rindu sebenarnya. 2022 menjadi tahun yang begitu aktif buat kumpulan rock terlaris sepanjang zaman Wings. Menjanjikan kelainan pada siri konsert terakhir Naga Keramat pada 22 Oktober ini di ZEP Kuala Lumpur, mereka bakal mengembalikan nostalgia muzik rock era 80-an. Memulakan tribute kepada idola-idola kita tahun 80-an dulu, di mana kalau kita dulu menjadi rockers ni, kalau tak dengar lagu ni kita tak cukup sifat sebagai rockers ya, jadi kita ambilkan aura diorang tu, band-band lama 80-an, band-band Mat Saleh ni, kita nyanyikan nanti kepada 22 hari bulan. Tahun ini disajikan dengan pelbagai filem aksi hasil air tangan pengarah tempatan. Namun pengarah filem Biko Teng B berkata, penonton masih memerlukan filem bergenre kasih sayang dan juga romantik komedi sebagai hiburan. Instead of fighting action, so when we look back in our film industry, actually this kind of love, especially father, love of father and son, actually kurang, not much. So
we think that actually this is a good opportunity for us to produce this kind of movie. Filem Biko juga menampilkan penyanyi dangdut Baby Shima dan pelakon Azrul Ismail sebagai watak utama. Filem Biko ni dia banyak mood lebih sedih dan watak seorang ibu. So bagi Shima mencabar sangat watak. Untuk buat watak Izwan ni actually inspiration daripada benda-benda macam ni. Daripada pengalaman sendiri, daripada orang sekeliling yang kita tengok yang ada father and son, benda macam tu. So untuk saya bawa watak Izwan ni memang sebenarnya to be honest saya tak ada masalah sangat. Kumpulan duo Indonesia Kasyara berharap peminat tidak membandingkan nyanyian mereka dengan penyanyi asal Zamani Slam. Jelas Kasyara yang dianggotai Kensin dan Faizal, ia menjadi kebanggaan apabila mereka diberi kepercayaan untuk merakamkan semula lagu gerimis mengundang bagi album pertama mereka Di Antara dan lainnya. Kita milih lagu dari Malaysia karena memang lagunya bagus gitu. Itu aja, dan kita ada ketemu Bang Zamani sebelum rilis, kita kirim ke Bang Zamani gitu kan. Terus ini masalah nggak di Malaysia kita rilis lagu ini? Dia bilang nggak apa-apa gitu, dia malah suka gitu. Lebih sinonim dengan penerbitan drama, Zil Productions mengambil langkah berani membawakan persembahan pentas berskala mega menerusi konsert canggung Datuk Jamal Abdillah yang bakal berlangsung 29 Oktober di Kangar Perlis. InsyaAllah, saya akan buat konsert yang sama di tempat yang sama tahun depan lah, dengan canggung tu kita akan kekalkan. Kita bukan jadi canggung tuan ke cuma barisan-barisan artis yang lain lah. Selain Datuk Jamal, konsert berdurasi lebih 2 jam itu turut menampilkan barisan penyanyi popular termasuk Wani Hasrita, Kai Baha, Amir Masdi, Awira dan Amelina. Saya diminta untuk berduet dengan setiap artis undangan. Maksudnya saya dengan Wani Hasrita pun ada, dengan Amelina pun ada, dengan Kai Baha, Awira pun sama juga. Jadi saya lebih kurang 10 buah lagu. Bakal menghadapi musim sejuk tidak lama lagi, Syirah akan menggerakkan bantuan musim sejuk 10.0 pelarian Syria dengan projek pengumpulan pakaian musim sejuk terpakai daripada orang ramai. Projek itu turut mendapat perhatian dan kerjasama dalam kalangan selebriti. Kalau saya nak teruskan saya punya niat saya ni, insyaAllah berpanjangan lah. Kalau saya nak ajak ramai lagi untuk teruskan membuat kebaikan, untuk memberi sumbangan. Perkongsian itu tadi mengakhiri BDiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Peribahasa sikit-sikit lama-lama jadi bukit memang sesuai sangatlah digunakan bagi menggambarkan kegigihan seorang wanita ini dia. Betul Fatil, wanita ini dikatakan mengumpul duit shilling selama bertahun-tahun semata-mata untuk sampai ke Tanah Suci. Kita saksikan dalam hashtag. Sebuah klip video yang tular di media sosial Indonesia ini memaparkan 7 ahli keluarga itu bersama-sama mengira duit shilling yang ditabur atas kapet merah di ruang tamu rumah mereka. Duit shilling itu dikumpul oleh seorang wanita selama bertahun-tahun dalam beberapa tin biskut. Video ini dimuat naik dalam akaun Instagram Dunia_Kaum Hawa.
Hujan lebat dan banjir telah melanda seluruh negara dan memberi kesan kepada rakyat. Baru-baru ini tular video seorang lelaki menggali tanah dan rumput supaya air yang bertakung di tengah jalan itu dapat mengalir ke kawasan parit berdekatan sebuah jalan raya. Tindakan lelaki itu berjaya meraih pujian netizen dan mendapat 2 juta tontonan di TikTok. Rakaman seorang nelayan sedang menunaikan solat ini telah mencuri tumpuan ramai warga maya. Apa yang mencuri tumpuan ialah apabila nelayan ini dilihat sedang menunaikan solat atas bumbung botnya ketika angin sedang kencang. Menerusi video yang dimuat naik ini, kelihatan si perakam sedang menaiki sebuah bot di pulau yang tidak dikenal pasti lokasinya. Jelas sekali dalam apa jua keadaan, lelaki itu tidak pernah melupakan penciptanya. Ya, Alhamdulillah. Dan sempena ketibaan 12 Rabiul Awal, marilah kita umat Islam terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, paparan hashtag tadi menutup berita perdana edisi Ahad 9 Oktober. Dan dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Kami mewakili kru produksi berita perdana mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.